Assalamualaikum dan selamat sejahtera di mana saja anda berada, penggaut-gaut dan penggiat-penggiat di grup GM. Okey, video kali ni Cik nak cerita pasal Ramadan dan gout. Okey, topik ni biasanya tahun-tahun sebelum ni Cik ceritakan awal-awal sebelum nak dekat-dekat nak puasa tu. Tapi disebabkan tahun ni kita dah ramai dan dah ramai yang dapat manfaat dan faedahnya daripada pesanan-pesanan dan perkongsian-perkongsian kita tahun-tahun sebelum ni. So ramai yang tolong jawabkan untuk orang-orang apa macam mana nak settle masalah kita nak puasa ni, macam mana kita nak settle, macam mana macam tu, kenapa tu. Ramai dah tolong jawabkan dengan baik pula tu. Cik tengok dan admin yang lain yang tengok pun dia jawab dengan baik. Maknanya dia pun sama-sama dapat manfaat. Di mana puasa ni kita bukan nak bagi kita berpuasa pada tahun ini. Puasa dan gout ni nak bagi kita dorongan ataupun nak bagi kita panduan supaya puasa kita tahun depan lebih baik. Sebab orang dah masuk grup ni 3-4 tahun. Sebelum ni puasa dia memang terbarai punya 3-4 setakat puasa ada yang puasa 3 hari je sebulan tu, ada yang puasa 2 minggu je, ada yang puasa 20 hari je, ada yang langsung tak dapat nak puasa. Jadi setelah dia orang follow grup ni dan juga amalan-amalan yang kita dah buat selama ni, puasa dia atau Ramadan dia menjadi lebih baik. Walaupun sampai satu ketika orang tu dah 30 Ramadan puasa dapat 30 hari, tapi dia punya solat tarawih dia dah macam sebelum ni kurang kan. Tapi dengan perkongsian ni, dengan dia punya puasa jadi lagi baik, dengan tarawih dia lagi baik, dengan apa semua amal ibadat dia lagi baik, dengan dia boleh jalan pergi shopping pula tu walaupun PKP. Okey, tahun ni tahun PKP. So awak pun tak boleh nak pergi ke mana. So satu je, banyak benda yang kita silap buat ni untuk panduan-panduan orang-orang yang baru-baru masuk. Ialah tahun lepas kita ada 7,500. Dalam 7,500 orang masuk grup Gout Malaysia dalam tempoh bulan puasa tahun lepas. Tahun ni kita dah cecah dekat 10,000. So ada 2-3 ribu orang blur kat luar tu. Apa nak buat ni? Kenapa aku tak boleh puasa ni? Kenapa aku dah 3 minggu sepanjang Ramadan ni tak puasa? Ramai je yang tulis kat post tu. Dah 3 minggu tak puasa, dah 4 minggu tak puasa. Saya faham masalah awak. Saya dulu pun macam tu. Ramai hotel-hotel ataupun brother-brother yang kat dalam ni pun dulu macam tu. Sebab tak ada guidance. Dan orang-orang yang silap ialah bila kau cakap aku dah 2 minggu tak boleh puasa ni, apa-apa tiba-tiba dia keluar, kau try produk ni. Itu yang paling silap. Padahal kita ada beberapa poin utama yang kita dah amalkan selama ni. Bukan cik amalkan, bukan brother tu amalkan, tapi yang kita dah ramai-ramai setuju. Benda ni akan membantu anda ketika menghadapi Ramadan. Satu ialah kasih make sure cukup bekalan ataupun cukup air kosong dalam badan. Biarlah orang tu nak cakap air kuku ke, air kowe ke, air apa ke, air kosong ke, air masak ke, air mineral ke, air apa ke. Kalau perangai kau jenis tak minum air, kau memang problem. Jadi sebab tu chipnya point, orang lain punya point mungkin lain tentang air ni. Chipnya point ialah dapatkan bekalan air yang cukup dan jangan skip sahur. Walaupun awak dah membarah ataupun apa makan, ataupun yang brother-brother yang bujang-bujang tu tengah-tengah malam pukul 12, pukul 1 pergi minum kat mengetih, balik rumah tinggal tidur, besok terus dah subuh. Tak mau. Kita orang gout, cara kita ialah bukan minum air kosong yang banyak. Bukan. Kita kontrol air kosong kita. Maknanya kalau mengikut kajian 8 gelas sehari, betul? Kita memang kena cukupkan tu dulu. Tak payah terlebih-lebih pun tak apa. Kita 8 gelas. Maknanya 8 gelas tu masuk sekali dengan sahur. Itu problem awak, orang muda-muda sikit ni. Diorang skip sahur pasal diorang rajin keluar ngetih pukul 12.30 malam, pukul 1. Lepas tu diorang balik terus tidur. Diorang terlupa gap di antara pukul 12.30 malam dengan sahur tu 5 jam tu diorang tidak minum air. Sebenarnya awak bukan tidak minum air 5 jam. Awak tidak minum air daripada 12.30 malam bawa ke subuh, bawa ke maghrib. Jadi berapa lama awak tak? Satu hari mungkin awak dapat bertahan. Mungkin awak terasa sengal-sengal je masa asar tu. Tapi hari keduanya kalau diteruskan juga perangai macam tu, confirm
confirm awak seret. So awak tanya, apa aku seret ni? Bukan. Jangan salahkan benda yang awak makan dulu. Salahkan amalan air kosong. Satu. Dua, kena pula musim panas macam ni. Air ni dia dua. Dia macam mana pusing pun dia kena. Point chip macam mana pusing pun kena tu ialah kalau anda bekerja di tempat panas pun kena, kalau anda bekerja di tempat sejuk pun kena. Aircon pun serap air dalam badan daripada badan kita. Aircon kalau awak jenis duduk office, kerja 7-8 jam sepanjang puasa ni kan, masuk pukul 8, balik pukul 4, berapa banyak air awak dah kena serap dengan aircon tu. Satu, kalau awak kerja panas, berapa banyak air awak dah keluar dalam badan. Tapi itu cara dia. So itulah cara dia. So jangan skip sahur. Yang kedua ialah di hujung-hujung Ramadan ni, especially orang dah malas nak masak. Satu, bos-bos pun dah start belanja staff. Dua, orang tu sendiri ataupun orang rumah pun dah malas nak makan kat rumah. So nak ambil senario di luar. So ramai orang makan kat luar. Ramai juga bos-bos belanja Shell tu lah. Ramai juga bos-bos belanja makan kat hotel. Mungkin sekarang dah PKP ni dah tak ada lah. Tapi sebelum ni lah yang awak tertanya-tanya tu, kenapa ni? So benda tu kontrol lah, kawal. Bukan tak boleh makan, tu rezeki awak. Jangan salahkan rezeki tu kenapa bos belanja makan, tapi kawal lah. Yang ketiga ialah perangai lahanan orang-orang berbadan besar, termasuk cip. Okey, orang berbadan besar sikit ni, 100 kilo ke atas ni, dah ada satu perangai dia, iaitu keupayaan dia minum satu pack RM4 tu, air jus ataupun air sekarang ni soda campur serai campur air pudina campur lemon tu, keupayaan dia untuk menghabiskan satu tu seorang-seorang. Maknanya satu jug air tebu tu dia boleh minum seorang-seorang hadap. Air temikai tu dia boleh minum seorang-seorang menghadap. Air soya tu dia boleh minum seorang-seorang menghadap. Itu masalah dia. Yang badan kecil-kecil ni, yang 60 kilo, 70 kilo tu mungkin tak dapat habiskan lah air-air sebungkus pack besar ni. Tapi yang badan-badan besar ni, dia selamba je. Satu jug tu dia. Satu jug tu dia seorang. Silap-silap satu family tu, dia kalau family besar sikit, dia beli 2 pack benda tu. Satu untuk dia seorang je. Dia tak sedar untuk dia seorang je. Satu lagi untuk satu family dia. Jadi kalau dia dah minum benda-benda manis ni, dia dah terlupa bekalan air kosong dia. Macam tu lah, pasal dia dah kenyang air kan. Gemuk, kenyang air. Lepas tu cakap, aku makan apa je malam tadi, ikan keli je. Kau tengok, kau tak sedang, kau dah barah plastik besar air tu seorang-seorang. Lepas tu kau salahkan benda-benda lain. So sebenarnya Cip nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang, semua members yang dah share tips-tips untuk kita menghadapi Ramadan bersama-sama. Sebenarnya ramai, alhamdulillah, termasuk Cip sendiri, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Dengan amalan yang kita dah buat, dengan kita precaution ataupun benda-benda tindakan yang telah kita ambil selama Ramadan ini untuk menghadap hari Ramadan yang seterusnya, hari Ramadan yang seterusnya. Macam itulah cara dia. Kalau dah sakit, ramai yang tanya, tengah sakit ni apa nak buat? Masalah dia bukan pasal tengah sakit tu apa nak buat bang. Tengah sakit tu kau buat semua benda kau nak buat. Nak potong kaki pun kau nak potong. Berapa orang dah tulis tu nak potong kaki. Kita belajar untuk buat sebelum benda tu jadi. Baik, cukup cerita Cip dengan Ramadan tahun ini. Semoga baki-baki Ramadan ni kita dapat sempurnakan. Yes, Cip sangkut 2-3 hari tahun ni. Semalam pun sangkut 1 hari. So 2 hari yang first tu minggu pertama dengan semalam sehari. Kenapa? Kau jangan tanya kenapa. Adakah kita sengaja? Dah tentu kita tak sengaja. Maknanya setiap orang tu ada limit tahan sakit dia. Cip ni agak tahan sakit jugalah. Sangat tahan sakit. Kecuali ada ketika-ketika aku tahu kalau aku tak telan painkiller ataupun colchicine sekarang ni, memang mudarat dia pergi 4-5 hari. So kita habiskan kat situ. Kita tutup Ramadan kalau boleh dengan 3 hari supaya lagi mudah kita nak ganti puasa sementara tunggu puasa yang akan datang. Itulah cara ni, salah satu cara. Jangan paksa diri. Kecuali dah pukul 5 petang atau 6 petang tu kau terasa sakit, untuk kau ada berdaya untuk tahan lagi sehingga pukul 7 ataupun sebelum waktu berbuka, then kau carry on. Kalau pukul 11 pagi kau dah terasa semacam tu bang kan,
tak payahlah usaha keras sangat. Kita bukan nak paksa awak berpuasa, kita bukan nak suruh awak puasa juga. Kita tahu keupayaan awak. Dan sebab tu kita tak share benda ni kat orang-orang yang bukan gout. Diorang tak faham. Yang awak tanya kenapa ni video ni tak boleh share, tak boleh tayar, biar diorang tak faham. Yang kita je yang faham. Thank you. Ini hari Cik pakai cap Johor. Untuk orang Johor nak balik raya tu, sorry cap ni Cik dapat daripada member Johor je. Masa Cik pergi tengok dia kat Johor tu, lama dah kawan Cik tu tak muncul dalam gaul Malaysia ni. Manalah pergi dia. Semoga kita jumpa lagi di ucapan hari raya tak lama lagi. Jaga diri.